Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah acara sukan, sosial dan juga keagamaan ditangguhkan. Menjadi kewajipan kepada orang Islam yang cukup syaratnya solat Jumaat. Akan tetapi dalam kes untuk hari Jumaat ini, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan dan juga oleh kebanyakan negeri serta arahan daripada pihak kerajaan, makanya solat Jumaat ditiadakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama telah pun mengeluarkan garis panduan bagi perhimpunan ibadat di masjid untuk mengelakkan penularan COVID-19. Mesyuarat bersetuju menerima titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong supaya semua masjid, surau Jumaat dan surau-surau terpilih boleh mendirikan solat Jumaat. Saya Wahab bin Walum, pengurusi Masjid Beladak Selat. Umur saya 63 tahun. Nama pakcik Bahari bin Sulong, umur 64 tahun. Nama saya Haji Kamaruddin bin Haji Said. Saya sebagai penasihat kepada Jabatan Kuasa Kemajuan Agama Muslim berkeluas ini. Umur saya 65 tahun. Nama saya Zulkarnain bin Said. Umur sekarang ni 52 tahun. Saya Muhammad Nur Fathi bin Muhammad selaku penolong pegawai Hal Ehwal Islam di Pusat Islam Muslim. Adakah aktiviti sosial dibenarkan untuk dilakukan di masjid ini sepanjang tempoh PKP berlangsung? Okey, buat masa sekarang ni semua aktiviti keagamaan kita tidak dibenarkan di masjid. Tapi kalau ada mesyuarat ke apa, perbincangan sikit itu memang kita buat cara online lah. Yang keduanya kalau ada apa-apa buat kuih ke, makan-makan ke, kita semua tidak dibenar. Jika sekiranya kalau nak buat juga, kita akan suruh dia bungkus lah. Buat masalah ni, aktiviti di masjid dihentikan buat sementara waktu semasa PKP. Begitu juga dengan kuliah di masjid dihentikan, ditangguhkan buat sementara waktu. Berkenaan dengan aktiviti sosial, sepanjang PKP ni kita nampak memang kebanyakan aktiviti sosial disekat dan dilarang. Untuk KITM juga tidak terkecuali, yang mana aktiviti sosial yang dibenarkan hanyalah apa yang Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan benarkan. Okay, antara yang dibenarkan hanyalah solat jemaah, solat 5 waktu dan juga solat Jumaat. Jadi
di KITM ini apa yang kita amalkan hanyalah solat jemaah 5 waktu dan juga solat Jumaat. Selain daripada itu, kita buat secara online, dan untuk aktiviti sosial yang lain pun seperti mana kalau kita ada sebelum ni iftar, kita ada sebelum ni juga kita ada meja pingpong berhadapan dengan pejabat usaha Islam. Itu pun antara aktiviti sosial, tapi buat masa sekarang adalah dilarang lah. Itu saja. Yang dilarang, yang dibenarkan cuma di sini dia kalau aktiviti selepas semayang, kalau makan ke apa ke tak dibenarkan lah. Kalau nak juga kita boleh bungkus lah. Kita bungkus bawa balik. Itu sajalah. Cuma aktiviti yang besar-besar kita tak boleh buat lah. Kita menunggu arahan daripada Jabatan Komisi Khilafah. Persediaan pematuhan peralatan untuk pematuhan SOP yang disediakan oleh masjid ini. Barang-barang yang telah disediakan seperti mengesan suhu dan merekodkan. Mas pun kita ada simpan sekali sebab takut ada dia orang tertinggal mas ke, kita akan beri untuk ahli masjid lah. Lepas tu macam sejadah-sejadah yang terdampar di depan ni, kita dengan EJK dan bantuan bila imam akan kita sediakan di sini. Berkenaan persediaan dari segi peralatan di Kompleks Islam Tunku Muda Susun ni, bagi memenuhi SOP yang digariskan oleh pihak kerajaan sejak daripada PKP 1.0 lagi, kita dah bersiap sedia dengan peralatan-peralatan yang pelbagai, terutamanya dari sudut penjarakan yang mana kita beli siap-siap stiker, selotip, dan kita tampallah pada soft-soft untuk ada penjarakan tu. Kemudian dari segi pengimbas suhu kita juga beli. Kemudian dari segi kita sediakan juga paparan QR code MySejahtera. Kemudian kita juga buat preparation untuk penandaan di sekitar KITM ini untuk memberi laluan ataupun menunjukkan laluan yang mana jemaah boleh lalu dan laluan mana yang dia tak boleh lalu. So dekat situ kita akan dapat membendunglah kawasan-kawasan yang mana boleh menjadi tempat perkumpulan. So kita elakkan awal-awal, kita buat satu laluan yang mana hanya satu laluan saja, sehala je. Kalau kita masuk ikut sini, keluar ikut tempat yang lain. Itu saja. Bagi persediaan kita di masjid dalam PKP dan kita buat SOP yang mengikut arahan daripada pihak kerajaan, lebih-lebih lagi pada pihak MAID, termasuklah perjalanan solat, dan seperti ni kita dibenarkan hanya 12 hari Jumaat, semaya fardu dan semaya Jumaat. Untuk prosedur solat Jumaat, ada prosedur tertentu yang disediakan oleh masjid? Ya, memang ada prosedur dia. Yang pertama sekali, sembahyang Jumaat hanya lebih kurang 40 orang saja hari Jumaat. Ia tidak termasuk pada imam bila dan EJK masjid. Bila kalau termasuk semua sekali itu lebih kurang 64 orang. Yang pertama sekali, kita akan cara sah bergila-gila. Jika sekiranya yang pertama tu datang, yang pertama itu hari datang lebih kurang 40 orang. Tapi minggu depan ni pula kita akan cari orang lain pula untuk berjemaah di sini, cukup lebih kurang 40 orang. Prosedur ataupun SOP bagi solat Jumaat di KITM ni,
kita memang mengikut apa yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dan khususnya Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, yang mana memfokuskan kepada kalau kita di USIM ini adalah kita sebagai surau institusi, kebenaran yang diputuskan oleh pihak universiti hanyalah kepada warga USIM sahaja, baik daripada staf dan juga pelajarnya. Berkenaan dengan SOP ini, apa yang digariskan itu adalah sedikit ketat berbanding dengan solat jemaah ataupun solat 5 waktu, yang mana permulaannya kita hebahkan pendaftaran solat Jumaat, yang mana hebahan tersebut adalah kepada staf, dan bagi para pelajar dan juga jika ada orang awam yang boleh masuk ataupun akan masuk ke KITM untuk menunaikan solat Jumaat, mereka hanyalah walk-in lah. Tapi kalau untuk staf, dia akan mendaftar di link yang mana kita dah hebahkan di info pro ataupun email staf masing-masing. Okay, berkenaan dengan kehadiran jemaah ke KITM ini bagi menunaikan solat Jumaat, kewajipan yang pertama adalah memakai mask, topi penutup muka, kemudian membawa sejadah yang bersaiz besar, okay, bukan saiz kecil. Kemudian perlulah membawa beg plastik slipper ataupun plastik slipper lah, yang mana tujuannya bila dia membawa plastik slipper dan memasukkan slipper tersebut dan dia membawa slipper tersebut di tempat solatnya, kemudian dia akan membawa keluar, tidaklah menempatkan slipper tersebut di rak, kerana kita nak memudahkan perjalanan keluar jemaah, yang mana jika jemaah tu keluar dan dia meletakkan pada awalnya dia punya slipper ataupun kasut di rak, maka akan ada bersesaklah di kawasan rak. Jadi disebabkan itu plastik slipper adalah wajib bagi mengurangkan perkumpulan di mana-mana tempat. Dan kemudian untuk perjalanan keluar juga kita aturkan supaya keluar tu saf demi saf, bukanlah secara menyeluruh ataupun keluar sembrono saja. Solat Jumaat kita mengikut SOP yang diarahkan oleh Majlis Agama Islam Pahang. Pertama, solat Jumaat yang dibolehkan tidak seperti negeri-negeri lain lah. Kita boleh memenuhi saf-saf yang ada dalam, kalau masjid ni dalam 200 lebih lah. Lepas tu SOP sama sajalah yang digunakan seperti mana sembahyang waktu lah. Jarak dia dalam 1 meter lah. Kan? Bagaimanakah prosedur pelaksanaan solat jemaah di masjid ini dilakukan? Okey. Prosedurnya ialah yang pertama sekali, kita depan sana kita akan cek suhu dan terus merekodkan dalam buku kedatangan tu, dan kena memakai mask, dan jika sekiranya tidak akan buat begitu, kita tidak akan masuk ke masjid. Scan depan sana, dan kita akan merekodkan buku ini. Jika sekiranya kita tengok keadaan dia, kalau tidak merekod, kita akan tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid dan memakai mask sekali. Ambil air sembahyang di rumah, Mai Sejahtera tu kalau ada bolehlah kan, tulis dalam buku apa semua sekali tu. Prosedur pembayaran zakat fitrah, apakah prosedur yang ditetapkan oleh AJK Masjid? Okey, sekarang dulu kita sediakan meja di sini dan dia orang mari bayar di sini. Tapi semasa KP, kita telah membuat SOP dan kita telah mengaturkan langkah-langkahnya yang seterusnya pada Tok Iman, bayar mengikut prosedur Tok Iman dan prosedur SOP jugalah. Tapi kalau nak kira tu, bukan nak kira, orang kampung ni bukan dia ikut peraturan sangat, tapi kita kena jaga SOP semacam di masjid juga. PKP dulu
zakat fitrah dulu, kebanyakan kita bayar, ada yang bayar online lah. Online, lepas tu last sekali tu itu Jabat Agama bagi bayar macam manual lah, macam biasa dulu. Adalah sikit. Tapi yang pertama, yang awal-awal dulu PKP tu dia online. Kita di kampung ni dia ada zakat padi. Tapi masalah ni tak ada lah. Dia macam sedih juga lah. Daripada semayang rapat tak boleh rapat, dan daripada semayang ramai tak boleh semayang ramai. Dan jemaat pula tak boleh lakukan lah dulu di sini. Tak boleh buat. Selepas itu barulah boleh, lepas habis PKP pertama baru boleh buat ini. Jadi rasa macam longgar lah. Hati tu rasa longgar sikit. Sebab jarak. Bagi kami pihak pentadbir ataupun yang mengelola dan menguruskan KITM ini amatlah sayu apabila awal-awal diisytiharkan PKP, yang mana jemaah tidak lagi hadir, tiada lagi kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah bulanan dan sebagainya. Yang mana bila kita tengok dari segi kemeriahan pun kurang, yang mana kalau kita tengok sebelum ni pelajar-pelajar akan penuh bila mana adanya program, bila adanya solat jemaah 5 waktu pun ramai, dan ada yang study group di sekeliling, tak kira ceruk mana pun akan ada student yang study, baik student tamhidi ataupun student degree. Dan juga kita boleh tengok dekat sini bila mana pada hari Khamis petang akan ramailah yang datang untuk sama-sama berbuka puasa, yang mana kita ada program buka puasa setiap hari Khamis, dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekretariat di bawah Pusat Islam, dan juga pelajar-pelajar lain yang mana buat program di sini, dan amat meriah, dan kita amat rindukan suasana tersebut, yang mana tanggapannya amatlah berbeza lah jika kita nak bandingkan dengan sebelum PKP dengan yang mana kita ada sekarang ni, yang mana amat berbeza, dan kita boleh rasakan kesunyian tersebut. Sedih lah, terkilan lah dengan keadaan ni. Jemaah pun kurang. Jadi sebagaimana kita ni nak mengimarahkan masjid. Kalau boleh, kalau kuliah tu ahli-ahli jemaah kita nak ramai. Tapi apa akan jaya? Ni kita dalam PKP, kita kena ikut syarat dan arahan oleh pihak yang berwajib. Baik, berkenaan pengalaman yang menarik, saya boleh klasifikasikan baik dan juga kurang baik lah. Okay. Yang baiknya di pihak kami sendiri, kami ada mengadakan program di akhir tahun lepas, yang mana kita menyantuni frontliner yang berada di Nilai, khususnya polis, dan juga yang kita ada dekat sini juga yang paling dekat adalah bomber lah. Okay? Kita ada sampaikan sumbangan kepada mereka mewakili pihak pengurusan universiti, yang mana kami sendiri pergi ke balai polis dan juga balai bomber. Okay, yang kurang menariknya berkenaan mungkin SOP lah kot. Jika pada awal-awal lah, terutamanya pada awal-awal perintah kawalan pergerakan diberikan kepada rakyat ini, pihak KITM mengalami sedikit kesukaran untuk mengendalikan jemaah, yang mana mungkin jemaah yang tidak biasa, dia tidak mendaftar, dan kita telah menghadkan kawasan untuk solat Jumaat. Bila dia tak mendaftar, dia akan solat di luar kawasan. Okay? Yang mana kita faham jika bersolat di luar kawasan yang telah ditetapkan, jika mengikut mazhab Syafi'inya adalah tidak sah lah. Justru itu satu kekangan sikit untuk kita nak fahamkan jemaah berkenaan SOP ni. Itu yang tidak berdaftar, ada yang juga yang tidak memakai mask, dan ada juga yang tidak membawa sejadah, tidak membawa plastik slipper, dan ada antara mereka yang datang lewat pun nak paksa urus dia untuk menerima kehadiran orang, sedangkan kita terikat dengan SOP yang mana jika habis ataupun jika selesai waktu untuk pendaftaran, tidak dibenarkan lagi untuk masuk. Jadi mereka ada yang sehingga membaling slipper, ada yang memberontak tak nak datang lagi, dan pelbagai situasi yang
yang dikategorikan sebagai asam garam lah dalam nak mematuhi SOP ni, baik dari segi jemaahnya dan juga kami sebagai urus dia. Macam dalam kesedihan juga lah. Dalam masa PKP ni, semua aktiviti yang selalu kita jalankan tak boleh tak buat lah. Jadi terasalah sangat kita tak boleh berjumpa dengan karya-karya yang setempat ni tak boleh. Jadi tak boleh semualah, itu yang dilarang lah. Cuma kita boleh berjumpa setakat yang diarahkan saja. Itu je. Jadi terasa kesedihan tu ada juga lah. Mungkin AJK masjid imam-imam ni perlu bersedia dari segi pengetahuan ya. Perlu belajar, mungkin perlu mendalami lebih sikitlah tentang pencegahan, tentang SOP masjid, dan kena tahulah apa sebab kenapa tak boleh buat macam ni, kenapa kena buat macam ni, kena tahu sebab-sebab musababnya supaya mereka faham dan mereka senang untuk mereka menguruskan jemaah-jemaahnya. Dan kemudian satu lagi, saya juga ingin ingatkan bahawa sebenarnya kita semua perlu bersedia sebenarnya untuk hidup dengan virus ni ya, sebab kita mungkin ya dijangkakan mungkin virus ni akan berada dengan kita mungkin setahun 2 tahun lagi ya. Jadi kita seharusnya kena bersedialah untuk terus mengikut SOP, terus mengamalkan norma-norma bagaimana kita nak mencegah daripada penyebaran tu. Sebenarnya itulah yang dikatakan kita perlu mengikut SOP ya. Perlu mengikut langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu menjaga penjarakan fizikal, kerap mencuci tangan dan juga makan pelitup muka ya. Jadi kita buat SOP ni sebenarnya untuk 2 tujuan ya. Yang pertama sekali untuk mengelakkan diri kita sendiri daripada mendapat penyakit, dan yang keduanya jika kita mempunyai penyakit, kita tidak menyebarkan kepada orang lain. Itu tujuannya sebenarnya. Kementerian Kesihatan menyarankan supaya kita mengekalkan jarak 1 meter kan. Tapi sebenarnya 1 meter tu adalah jarak yang paling minimum ya. Kalau kita tengok WHO, dia sarankan 1 hingga 2 meter ya. Jadi kenapa mereka menyarankan jarak ini ialah sebab sudah ada kajian yang dibuat ya. Sebab kita tahu bahawa COVID-19 ni dia merebak melalui rembesan pernafasan. Maksudnya jika seseorang itu dijangkiti, ada virus banyak dalam mulut dan hidung dia. Bila dia bersin, dia bercakap, virus itu akan terbang ke udara ya. Tapi virus ini berada dalam rembesan pernafasan tu, contohnya dalam hingus ke dalam air liur ke ya. Jadi virus tu, kajian mendapati bahawa rembesan pernafasan tu dia boleh berterbangan sehingga majority ya, berterbangan sehingga 1 meter dan kemudian jatuh ke permukaan ya. Melihat kepada beberapa kaedah yang masyhur yang disebut dalam Islam, ad-darar yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Begitu juga kaedah menyebut dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghendakkan perkara yang membawa kerosakan adalah lebih utama dari mendapat kebaikan. Apabila bertembung 2 keadaan, iaitu yang boleh mendatangkan kebaikan atau kerosakan dalam melakukan sesuatu perkara atau dalam mengelakkan sesuatu, maka syarak telah menetapkan bahawa hendaklah dielakkan perkara yang boleh mendatangkan kerosakan terlebih dahulu, kemudian barulah dilakukan perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dengan syarat maslahah tersebut terlalu sedikit berbanding kerosakan yang bakal terjadi. Saya mewakili pihak kerajaan ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat yang mula mempunyai kesedaran dan mampu untuk membuat kawalan kendiri ini bagi memastikan COVID-19 ini dapat disekat penularannya. Begitu juga dengan pemilik-pemilik premis perniagaan dan lain-lain, kerana mereka juga telah mula mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan.